Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita diberikan kesempatan olehnya untuk bersama-sama menjayakan forum pendidikan dari Malaysia ke Indonesia. Baiklah, sebelum kita pergi ke tajuk yang ingin saya bincangkan pada hari ini, elok kiranya jika saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Saya Nur Amirah binti Zulkifli selaku moderator pada hari ini akan mengendalikan topik perbincangan kita yang akan kita bincangkan sebentar sahaja lagi. Baiklah, ahli panel kita yang pertama yang diberi nama Husna Haifa binti Matnong. Beliau merupakan anak jati Terengganu yang berasal daripada Marang, Terengganu. Beliau merupakan anak yang keenam daripada 6 adik-beradik. Kini, beliau sedang melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dalam bidang pendidikan Islam. Seterusnya, tidak lupa juga ahli panel kita yang kedua yang diberi nama Nurul Akilah binti Abdul Rahman dan merupakan anak jati Negeri Sembilan yang berasal daripada Kuala Pilah. Beliau juga merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Beliau merupakan rakan seperjuangan kepada Husna Haifah yang sama-sama melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dalam bidang pendidikan Islam. Dan seterusnya, yang ditunggu-tunggu oleh semua, kita bawa rakan global kita yang diberi nama Umar Afisauki yang kini beliau berumur 20 tahun. Beliau berasal dari Yogyakarta, Indonesia. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik dan kini beliau melanjutkan pelajaran di Universitas Ahmad Dahlan dalam bidang pengajian teknik informatika. Buat pengetahuan umum, beliau sering memenuhi masa lapang beliau dengan memancing. Baiklah, seperti semua sedia maklum, bidang pendidikan tidak asing lagi dalam diri kita terutamanya sebagai pelajar dan di setiap negara pasti mempunyai teknik pembelajaran yang tersendiri. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus ke topik perbincangan kita yang pertama iaitu kaedah pembelajaran. Baiklah, bagi topik ini, kita akan serahkan kepada Husna Haifah untuk membincangkan kaedah pembelajaran yang diterapkan di Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang pembelajaran di Malaysia ini bagi sekolah rendah. Sekolah rendah digelar sebagai KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah di mana umur bagi pelajar sekolah rendah adalah daripada 7 tahun hingga 12 tahun. KSSR digubal dengan mengikut falsafah pendidikan negara iaitu FPN yang melandaskan prinsip-prinsip kurikulum KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. KSSR ini bagi sekolah rendah, cara pembelajarannya lebih basic iaitu lebih senang daripada sekolah menengah yang bermaksud ia hanya belajar perkara-perkara yang tertentu saja. Sebagai contohnya bagi subjek bahasa Arab di mana pelajar hanya belajar tentang nombor-nombor yang mudah seperti nombor 1 hingga nombor 10 dan juga pelajar belajar tentang apakah itu penyapu dalam bahasa Arab ataupun apakah itu termin dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini sekolah rendah di Malaysia bermula daripada 7 tahun hingga 12 tahun dan pembelajarannya adalah lebih basic. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Husna Haifah atas penjelasan yang cukup jelas sebentar tadi. Seterusnya, kita ingin mempersilakan panel jemputan kita daripada Indonesia iaitu Umar Sauki untuk berkongsi berkenaan kaedah pembelajaran di Indonesia pula. Dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya dari Indonesia. Halo teman-teman Malaysia. Jadi kalau pendidikan di Indonesia tuh ada sama kayak di Malaysia, tapi di sini umurnya itu tuh beda-beda ya. Ada yang telat 1 tahun, ada yang telat 2 tahun. Jadi ya tergantung dari individual dari orang tuanya lah. Jadi di sini yang pertama dimulai dari PAUD. PAUD atau TK itu kayak di Filipina itu berumur sekitar 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua adalah SD. SD berumur dari 6 sampai 12 tahun. Itu ada SMP berumur 12 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada SMA, ada 3 tahapan selanjutnya.
SMA, MAN, sama SMK itu berumur 16 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir adalah sarjana, yaitu 18 tahun sampai tidak terbatas. Karena pendidikan itu penting, jadi tidak terbatas umur. Baiklah, terima kasih kepada saudara Umar Afisauki atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, selain daripada kaedah pembelajaran yang diterangkan oleh Husna, boleh saya tahu bagaimana pula bagi pandangan Nurul Akilah tentang kaedah pembelajaran di Malaysia? Dipersilakan. Okey, baik. Saya akan teruskan dengan pembelajaran di sekolah menengah. Okey, sekolah menengah ni umur dia daripada 13 tahun hingga 17 tahun. Di mana mereka ni adalah mereka ni perlu lebih fokus kepada matlamat dan apa yang ingin dicapai. Okey, contohnya dalam form 4 iaitu umur 16 tahun, kami perlu memilih aliran yang hendak kami contohnya kalau kita nak pilih pekerjaan, daripada situ kami perlu memilih aliran daripada umur 16 tahun tu. Okey, dalam peringkat ini pula dia punya pembelajaran ni lebih mendalam. Contohnya dalam subjek bahasa Arab, kalau dalam sekolah menengah dia akan menumpukan kepada ayat yang lebih panjang dan karangan. Kalau sekolah rendah yang saudari Husna bentangkan tadi, dia hanya mengenal nama-nama objek atau nombor saja. Tapi kalau dalam sekolah menengah ni dia lebih mendalam sikit. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nurul Akilah atas perkongsian yang dikongsikan tentang kaedah pembelajaran di Malaysia sebentar tadi. Seterusnya, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu dalam sistem peperiksaan. Saudari Husna Haifah, boleh anda terangkan tentang sistem peperiksaan di Malaysia? Dipersilakan. Baiklah, saya akan menceritakan tentang peperiksaan umum, iaitu peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Singkatannya adalah SPM. SPM ni terutamanya diambil oleh pelajar yang berumur 17 tahun. Semestinya diorang ni akan periksa mengikut apa yang diorang elektif ataupun subjek yang diorang pilih daripada umur 16 tahun. SPM ni penting kerana ia menentukan universiti mana yang akan kita masuk ataupun sama ada kita hendak belajar menerusi sambungan matrikulasi ataupun luar negara seperti A-level ataupun STPM dan juga STAM. Jadi peperiksaan umum yang ada dekat Malaysia ni hanyalah SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia yang diambil oleh pelajar form 5 iaitu berumur 17 tahun. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari Amirah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Husna Haifah atas penjelasan yang cukup jelas berkenaan tentang sistem peperiksaan di Malaysia. Seterusnya kita mempersilakan saudari Nurul Akilah pula untuk memberikan pandangan beliau berkenaan sistem pendidikan di Malaysia, sistem peperiksaan di Malaysia. Okey, tadi Husna terangkan tentang sistem peperiksaan penting. Saya pula akan menerangkan mengenai peperiksaan sebagai pembelajaran. Maksudnya dekat sini peperiksaan tu dilaksanakan 3 kali, pada awal tahun, pada pertengahan tahun dengan akhir tahun. Peperiksaan ni dijalankan untuk mengukur tahap kefahaman murid tentang sesuatu topik. Contoh kalau dalam awal tahun tu belajar dalam 3 topik. Jadi dia akan uji pelajar dalam 3 topik tersebut. Okay. Peperiksaan ini juga adalah untuk mempertingkatkan pembelajaran dengan lebih baik. Contohnya bila cikgu laksanakan satu peperiksaan tu, cikgu dapat nilai kefahaman murid tu. Jadi boleh tambah baik dengan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran. Ataupun pelajar itu sendiri dapat tingkatkan motivasi dia untuk terus belajar. Okey, sekian daripada saya. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar tentang sistem peperiksaan di Malaysia. Jadi sekarang boleh kami tahu bagaimana pula sistem peperiksaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dipersilakan.
Oke, terima kasih. Untuk ujian di Indonesia itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah ujian harian, yaitu setelah ibu guru memberikan kita materi, biasanya itu ada ujian harian. Itu tentunya tidak setiap hari ya, bisa 2 minggu sekali, seperti itu. Terus ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu ketika kita memasuki tahapan semester pertama, nah itu kita memasuki ujian tengah semester. Itu terbagi menjadi 2, ujian tengah semester sama ujian ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu untuk kenaikan kelas ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah ujian praktek. Nah, ujian praktek ini biasanya tuh ada di SMK dan MAN. Oke, sebelum itu saya mohon maaf karena tidak menjelaskan apa itu SMK dan apa itu MAN. SMK itu adalah sekolah kejuruan yang di mana semuanya itu mencakup tentang kejuruan, seperti misal otomotif, seni, pembangunan, pokoknya yang berhubungan dengan profesi seseorang itu bisa di sana. Nanti tahapannya adalah ketika kita lulus dari SMK, kita bisa ditarik ke jenjang selanjutnya itu pekerjaan. Pekerjaan yang dipilih sesuai dengan jurusan. Semisal kita hobinya multimedia, mungkin kita bisa masuk ke fotografer. Kalau kita di otomotif mungkin kita masuk ke montir atau bengkel Yamaha seperti itu. Nah, untuk MAN ini sepertinya untuk agama. Tahapannya itu seperti ujian tertulis, ujian lisan, sama hafalan. Hafalannya itu seperti menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat, potongan surah, seperti itu. Terus ujian lisannya kita seperti memberikan kepada orang-orang kalau kita nih bisa menjawab. Seperti contohnya, kita diberikan soal tentang hadis hadis ini, terus diriwayatkan oleh siapa, terus sebutkan hadisnya, seperti itu. Nah, untuk ujiannya itu seperti ujian praktek. Itu aja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Umar Afizauki atas penjelasan tentang sistem peperiksaan di Indonesia. Jadi kita pergi ke sesi yang ketiga, iaitu berkenaan sesi PDP ketika era pandemik COVID-19. Jadi, Saudari Husnaifah, bolehkah anda menerangkan tentang sesi pengajaran dan pembelajaran ketika era pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak beberapa tahun yang lalu? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Disebabkan oleh COVID-19 ni, COVID-19 ini akan berlakunya PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana rakyat-rakyat Malaysia ini tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah, tidak dibenarkan untuk pergi ke sekolah, yang menyebabkan sekolah ni ditangguh daripada membukanya. Jadi bagaimanakah rakyat Malaysia ni nak belajar kan? Okey, kami belajar melalui online, iaitu secara dalam talian, di mana guru-guru akan menggunakan platform Google Meet ataupun Zoom ataupun Telegram untuk belajar dengan murid-murid ini. Iaitu secara atas talian lah. Dan ada juga guru yang hanya akan memberi latihan kepada kami untuk menjawabnya. Iaitu seperti atau digelar sebagai e-pembelajaran lah. Guru itu akan memberinya di aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Jadi murid akan menjawabnya dan hantar kepada guru semula pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi pembelajaran di Malaysia semasa waktu PKP disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni adalah dengan menggunakan talian-talian seperti Google Meet yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Husnaifah atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, kita ingin persilakan Nurul Akilah bagi menerangkan sesi pembelajaran dan pengajaran ketika era pandemik COVID-19. Dipersilakan. Okey, baik. Pada era pandemik COVID-19 ni, kan semua individu tidak dapat pergi ke sekolah. Jadinya ujian tu dilakukan secara dalam talian sahaja bagi memastikan semua pelajar tidak mengabaikan pelajarannya. Okay. Contohnya peperiksaan tu dilakukan di aplikasi Google Form, Quizizz ataupun di Google Classroom, di mana guru-guru tu dia hantar dokumen, lepas tu nanti
pelajar tu kena hantar balik di Google Classroom. Nanti lepas tu cikgu tu menyemak jawapan hanya di dalam aplikasi sahaja. Okey, tapi masa pandemik ni ujian susah dilakukan terutama pada individu yang tidak mempunyai peranti seperti laptop untuk menulis jawapan. Jadi perkataan tu dia lari-lari dan internet yang tidak laju juga menyebabkan semua pelajar susah untuk menjawab peperiksaan dengan masa yang ditetapkan. Okey, jadi sekian daripada saya. Baiklah, sebentar tadi kita telah memperdengarkan tentang sesi pembelajaran dan pengajaran semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Jadi kami ingin tahu bagaimana pula sesi pembelajaran dan pengajaran di Indonesia semasa pandemik COVID-19. Boleh terangkan Saudara Umar Afizauki, dipersilakan. Maaf, boleh unmute. Oh ya, maaf. Jadi pembelajaran di Indonesia sama di Malaysia mungkin di seluruh dunia sama ya, belajar melalui daring bersama guru. Jadi saya juga alumni COVID-19, jadi pembelajaran itu dilakukan di rumah selama masa ditentukan. Tapi ketika mau ujian praktek itu kami diwajibkan datang karena kalau kami tidak datang nilai kami adalah 0, jadi kami tidak lulus ke jenjang berikutnya atau tidak lulus dari sekolahan. Maka dari itu kami wajib ke sekolah. Dan untuk selanjutnya adalah pelajar yang ada di luar kota seperti yang ada di jauh dari sinyal ya, kayak internet. Itu mereka biasanya tuh masih mengadakan tatap muka tapi sembunyi-sembunyi. Karena kalau tidak seperti itu, mereka tidak dapat pembelajaran karena sulitnya sinyal. Dan itu semua juga berlaku di seluruh Indonesia. Itu aja dari saya. Baiklah, terima kasih atas penerangan menarik yang dikongsikan oleh Umar Sauki tentang sesi pembelajaran dan pengajaran ketika era pandemik COVID-19. Baiklah, nampaknya forum kita pada hari ini sudah berada di penghujungnya. Sebelum itu, sekalung ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini, iaitu Husna Haifa, Nurul Akilah dan Umar Sauki, berkenaan tentang perkongsian tentang kaedah pembelajaran, sistem peperiksaan dan sesi pengajaran dan pandemik semasa era COVID-19. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan global kita kerana sudi untuk menjadi panel jemputan kita pada hari ini dan berkongsi tentang cara-cara kaedah pembelajaran, sistem peperiksaan dan sesi pengajaran dan pembelajaran semasa COVID-19 di Indonesia. Jadi, maaf atas segala kesulitan dan kesusahan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.